Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada kami. Saya Anis Liana binti Anwar, nombor matrik 17199474 dan rakan-rakan saya Nur Kafifah binti Saadun, nombor matrik U2003533, Muhammad Amirul Naim bin Amir, nombor matrik 172000711 dan Muhsin bin Mazlan, nombor matrik 17199893. Soalannya, bincangkan berkenaan dengan teori permintaan. Terangkan bagaimana teori ini mempengaruhi perlakuan pengguna dalam Islam. Teori permintaan. Definisi permintaan. Secara umum, permintaan ialah keinginan manusia untuk membeli satu barangan untuk tujuan tertentu. Keinginan ini dinamakan permintaan dari segi ekonomi kerana ia disertai dengan keupayaan untuk membayar harga satu barangan itu. Menurut ilmu ekonomi, permintaan ialah pelbagai jenis dan jumlah barang atau perkhidmatan yang diminta oleh pengguna pada pelbagai tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Permintaan berkesan pula ialah apabila ia disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar terhadap satu barangan atau perkhidmatan. James Dewsbury, seorang profesor Universiti Harvard, berpendapat bahawa permintaan pengguna dapat saling mempengaruhi. Menurut beliau, konsep demonstration effect adalah salah satu penyebab utama wujudnya keadaan saling mempengaruhi dalam kalangan pengguna dari segi permintaan terhadap satu barangan tertentu. Hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara harga satu barangan dan jumlah yang diminta adalah negatif atau songsang. Apabila harga satu barangan atau perkhidmatan meningkat, maka jumlah yang diminta oleh pengguna akan menurun. Sebaliknya, apabila harga satu barangan atau perkhidmatan menurun, maka kuantiti yang diminta oleh pengguna akan meningkat. Hukum permintaan ini berlaku dengan andaian ceteris paribus bahawa keadaan atau faktor-faktor selain harga adalah tetap dan tidak berubah nilainya. Faktor permintaan. Permintaan pengguna bukan hanya berdasarkan harga satu barangan atau perkhidmatan, tetapi juga mempunyai hubungan dengan beberapa faktor besar, iaitu yang pertama, cita rasa pengguna. Faktor-faktor seperti peringkat umur, fashion, minat, pembaikan kualiti satu barang dan pelbagai lagi akan mempengaruhi cita rasa pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Perubahan cita rasa pengguna ini akan menentukan permintaan terhadap satu barangan atau perkhidmatan. Yang kedua, harga barang-barang lain. Harga barang-barang lain merangkumi barang pengganti seperti skuter dan motosikal dan barang penggenap seperti pencetak dan dawat cartridge. Sebagai contoh bagi barang pengganti ialah apabila harga motosikal meningkat, maka permintaan pengguna terhadap skuter akan meningkat. Yang ketiga, pendapatan pengguna. Apabila pendapatan pengguna meningkat, maka kuasa beli pengguna juga akan meningkat. Oleh itu, permintaan terhadap sebarang atau perkhidmatan akan meningkat disebabkan oleh kuasa beli pengguna yang meningkat. Yang keempat, jangkaan harga pada masa akan datang. Jika pengguna meramal bahawa tingkah harga satu barang akan meningkat pada masa akan datang, maka pengguna akan membeli barang tersebut dengan kuantiti yang lebih banyak pada masa sekarang. Dan sebaliknya, jika pengguna meramal bahawa tingkat harga satu barang akan menurun pada masa akan datang, maka pengguna akan menangguhkan pembeliannya terhadap barang tersebut atau membeli dengan kuantiti yang lebih sedikit pada masa sekarang. Yang terakhir sekali, jumlah penduduk. Penentuan terhadap jumlah pengguna yang akan membeli satu barang itu bergantung kepada jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah penduduk, semakin meningkat permintaan terhadap satu barangan. Seterusnya, jenis permintaan. Yang pertama, permintaan bersama. Permintaan bersama bermaksud permintaan terhadap satu barangan oleh pengguna atas tujuan yang sama. Sebahagian barangan tidak dapat memberi nilai faedah kepada pengguna jika satu barangan yang lain tidak digunakan bersama. Permintaan jenis ini dikenali sebagai barang penggenap seperti kereta dan petrol. Yang kedua, permintaan berkait.
Permintaan berkait bermaksud permintaan terhadap satu barangan disebabkan sumbangannya terhadap pembuatan barangan lain yang akan memberi nilai faedah secara langsung. Contoh permintaan berkait ialah besi. Besi ialah permintaan berkait terhadap barang-barang yang diperbuat daripada besi seperti kapal terbang, jentera dan sebagainya. Harga barangan ini bergantung kepada permintaan dan harga barang-barang yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, permintaan bersaingan. Permintaan bersaingan ini bermaksud barangan yang mempunyai pengganti, misalnya mentega dan margarin. Peningkatan atau pengurangan permintaan terhadap barangan ini akan mempengaruhi permintaan terhadap barang pengganti tersebut dan akan memberi kesan terhadap harganya. Yang terakhir sekali, permintaan komposit. Permintaan komposit bermaksud permintaan terhadap suatu barangan yang mempunyai beberapa kegunaan. Contohnya, permintaan terhadap getah adalah untuk membuat kasut, tayar, tali pinggang dan sebagainya. Permintaan terhadap getah ini adalah jumlah permintaan terhadap getah yang berbeza yang digunakan untuk kegunaan yang berbeza. Seterusnya, keluk permintaan. Keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan kuantiti dan harga mempunyai hubungan negatif. Apabila harga suatu barangan atau perkhidmatan meningkat, maka kuantiti yang diminta oleh pengguna akan menurun dan sebaliknya. Seperti yang dapat kita lihat pada keluk ini, pada harga suatu barangan itu RM15 seunit, kuantiti yang diminta oleh pengguna ialah 1 unit. Namun, apabila harga satu barangan itu menurun kepada RM10 seunit, kuantiti yang diminta oleh pengguna meningkat kepada 2 unit. Seterusnya, lebihan pengguna. Lebihan pengguna merupakan ukuran kebajikan pengguna. Lebihan pengguna ialah perbezaan antara harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dengan harga pasaran atau harga yang sebenar dibayar oleh pengguna. Lebihan pengguna juga boleh ditakrifkan sebagai utiliti atau kepuasan yang diperoleh seseorang pengguna daripada penggunaan barang atau perkhidmatan tanpa membuat bayaran. Apabila harga menurun, maka lebihan pengguna akan meningkat. Manakala apabila harga meningkat, maka lebihan pengguna akan menurun. Seterusnya, konsep utiliti. Kehendak pengguna terhadap barang dan perkhidmatan adalah tidak terbatas, tapi mereka dibatasi oleh sumber ekonomi itu sendiri. Dalam makroekonomi, tujuan pengguna ialah memaksimumkan utiliti. Utiliti adalah kepuasan yang diperoleh pengguna daripada penggunaan barang atau perkhidmatan, dan ia juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan suatu barangan untuk memberi kepuasan kepada pengguna. Terdapat dua teori utiliti, iaitu utiliti kardinal dan utiliti ordinal. Yang pertama, utiliti kardinal. Utiliti kardinal telah diperkenalkan oleh Alfred Marshall. Utiliti ini bermaksud tingkat kepuasan yang diperoleh seorang pengguna daripada penggunaan ke atas satu barangan atau perkhidmatan. Utiliti ini boleh diukur dan dinyatakan dalam nilai util. Unit util ini boleh mengukur tingkat kepuasan secara kuantitatif. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh, semakin tinggi akibat utilitinya. Jumlah utiliti bermaksud jumlah kepuasan yang diterima oleh pengguna daripada penggunaan sejumlah barang atau perkhidmatan. Utiliti suit pula ialah apabila terdapat tambahan satu unit ke atas kuantiti barang yang digunakan, maka perubahan jumlah utiliti berlaku. Dan bagaimana hukum utiliti suit menjadi berkurangan? Apabila pengguna semakin meningkatkan penggunaan suatu barangan atau perkhidmatan secara berterusan, dan utiliti tambahan atau kepuasan tambahan yang diperoleh bagi setiap tambahan seunit penggunaan barangan tersebut akan menjadi berkurangan. Yang kedua, utiliti ordinal. Utiliti ordinal telah diperkenalkan oleh Sir John Hicks.
Ini menerangkan bagaimana pengguna memperuntukkan pendapatan mereka yang terhad untuk memaksimumkan kepuasan. Keutamaan pengguna secara lazimnya apabila membuat keputusan pembelian ialah pengguna akan memilih kombinasi yang akan memberikan kuantiti yang banyak berbanding kuantiti yang sedikit. Seterusnya, bagaimana teori permintaan mempengaruhi perlakuan pengguna dalam Islam? Secara umumnya, permintaan konvensional tidak melihat atau mempertimbangkan perkara-perkara seperti tujuan penggunaan sesuatu barangan. Namun, apabila dilihat daripada perspektif Islam, pengguna hanya membuat permintaan dalam jual beli untuk memenuhi keperluan serta terikat dengan hukum hakam syariah. Demi mengikuti perkembangan zaman serta trend terbaru, ramai yang antara kita yang terjerumus untuk membeli barangan yang tidak menjadi keperluan sehingga membawa kepada pembaziran. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, Islam menetapkan had-had dalam berbelanja supaya pengguna dalam Islam mampu untuk menguruskan wang ke arah yang lebih baik. Bukan itu sahaja, sesuatu barangan yang dibeli mestilah halal dan baik. Kedua-dua perkara ini menjadi kewajipan dalam perspektif Islam. Seseorang yang memiliki harta banyak pula tidak dibenarkan untuk berbelanja sesuka hati tanpa batasan. Oleh sebab itu, Islam telah menganjurkan zakat, infak dan sedekah bagi mengurangkan jumlah pendapatan pengguna yang dibelanjakan untuk perkara-perkara yang kurang mendatangkan manfaat. Tujuan daripada teori permintaan dalam Islam adalah untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat yang menjadi keyakinan setiap umat Islam bahawa adanya kehidupan abadi setelah kematian. Maka, perbelanjaan harta akan diutamakan pada perkara-perkara yang akan membantu pada hari akhirat. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan merupakan keinginan terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan yang sesuai dengan batasan syariah serta halal dan baik. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan dalam Islam ialah ketika menilai atau menentukan jika sesuatu barangan boleh digunakan ataupun tidak. Secara umumnya, pengguna dalam Islam terikat terhadap hukum dan batasan syarak, di mana prinsip agama Islam dijadikan sandaran hidup. Menyadari hakikat segala harta di muka bumi ini adalah milik Allah, pengguna dalam Islam akan lebih cermat dalam berbelanja kerana menyadari hakikat bahawa harta itu merupakan sebuah amanah. Jadi perubahan harga sesuatu barang akan menyebabkan pendapatan benar pengguna atau kuasa beli itu berubah. Perubahan harga sama ada harga itu meningkat ataupun menurun. Jadi apabila harga meningkat, kuasa beli akan menurun. Dengan jumlah pendapatan yang sama, maka kuantiti barang yang dapat dibeli akan berkurang. Maka permintaan akan menurun. Oleh itu, jumlah pendapatan benar yang berkurang oleh kerana harga barang meningkat menyebabkan kuantiti diminta akan menurun. Perkara ini akan menjadi sebaliknya apabila harga barang itu pula menurun. Jadi, kuasa beli akan meningkat, jumlah pendapatan yang sama, maka kuantiti barang yang dapat dibeli juga akan meningkat. Maka permintaan akan meningkat. Oleh itu, jumlah pendapatan benar yang meningkat ini disebabkan harga barang menurun menyebabkan kuantiti diminta akan meningkat. Kita lihat contoh pada keluk berikut. Andaikan harga asal adalah RM10 dan kuantiti diminta adalah 20 unit. Apabila berlaku peningkatan harga kepada RM15, maka kuantiti diminta akan menurun kepada 10 unit. Berbeza pula apabila harga menurun daripada RM10 kepada RM5, maka kuantiti diminta akan meningkat kepada 30 unit. Seterusnya, melalui keseimbangan pasaran, kita dapat lihat akan berlakunya lebihan penawaran dan juga lebihan permintaan. Keseimbangan pasaran adalah bila mana permintaan sama dengan penawaran di pasaran. Sebagai contoh, berdasarkan keluk berikut, harga keseimbangan adalah pada harga RM4 dan kuantiti keseimbangan adalah pada 6 unit. Apabila harga melebihi daripada harga keseimbangan, maka akan berlaku lebihan penawaran. Lebihan penawaran adalah
apabila penawaran melebihi permintaan atau kuantiti yang ditawar melebihi kuantiti yang diminta pada suatu tingkat harga di pasaran. Apabila berlaku lebihan penawaran ini, harga akan turun sehingga mencapai titik keseimbangan. Maka kuantiti yang diminta oleh pengguna akan meningkat sebabkan secara relatifnya harga barang akan lebih murah. Namun apabila harga berada di bawah harga keseimbangan, sebagai contoh pada keluk berikut pada harga RM2, maka akan berlaku lebihan permintaan, iaitu permintaan melebihi penawaran ataupun kuantiti yang diminta melebihi daripada kuantiti yang ditawarkan pada suatu tingkat harga di pasaran. Pada ketika ini, harga akan naik sehingga mencapai titik keseimbangan. Maka kuantiti yang diminta oleh pengguna akan menurun kerana secara relatifnya harga barang akan meningkat. Hukum utility suit berkurangan menyatakan bahawa tambahan kepuasan yang diperoleh oleh pengguna akan semakin berkurang apabila pengguna berterusan menambah satu unit barang yang digunakan. Jadi, kesediaan pengguna untuk membayar semakin berkurang apabila semakin banyak sesuatu barang digunakan. Jadi, pada situasi harga barang menurun, maka kuantiti diminta akan meningkat. Namun, begitu juga sebaliknya. Apabila kesediaan pengguna untuk membayar semakin meningkat, apabila semakin berkurang sesuatu barang digunakan, pada situasi harga barang meningkat, maka kuantiti yang diminta akan menurun. Seterusnya, melalui keseimbangan pasaran, kita dapat melihat konsep lebihan pengguna. Lebihan pengguna adalah perbezaan antara harga yang sanggup dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan sesuatu barang dengan harga sebenar yang dibayar di pasaran. Jadi kita lihat contoh, pada penggunaan satu unit barang, lebihan pengguna adalah sebanyak RM5. Namun pada penggunaan 2 unit barang, lebihan pengguna adalah sebanyak RM4. Jadi macam mana untuk kita dapatkan jumlah lebihan pengguna ini? Kita tolakkan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dengan harga yang sebenar dibayar di pasaran. Contoh, untuk satu unit barang, harga yang sanggup dibayar adalah sebanyak RM10. Kemudian harga pasaran sebanyak RM5. Kita tolakkan dari jumlah perbezaan RM5 ini adalah lebihan pengguna. Jadi kita aplikasikan sehingga pada penggunaan 5 unit barang. Jadi jumlah keseluruhan lebihan pengguna ini adalah sebanyak RM15. Kita tambahkan setiap jumlah lebihan pengguna pada setiap penggunaan barang, jadi kita akan dapat jumlah keseluruhannya. Pengguna akan membeli barang ini sebanyak 6 unit kerana lebihan pengguna sama dengan sifar, ataupun harga yang sanggup dibayar oleh pengguna sama dengan harga yang dibayar di pasaran. Kita dapat lihat pembentukan lebihan pengguna ini dengan lebih jelas berdasarkan keluk berikut. Jadi lebihan pengguna adalah pada segitiga ABE. Kita dapat lihat lebihan pengguna ini juga boleh dikira dengan menggunakan kaedah rumus, yang mana kita gunakan rumus segitiga, iaitu setengah darab tapak darab tinggi. Jadi untuk keluk ini kita dapat kira jumlah lebihan pengguna adalah setengah darab dengan 6 darab dengan 5. 5 ni adalah jumlah perbezaan antara nilai 10 kita tolak dengan nilai 5. Jadi kita akan dapat jumlah keseluruhan adalah RM15. Jadi kaedah ini adalah sama dengan bila mana kita kira secara manual melalui kaedah sebelum ini. Seterusnya kita lanjutkan ke isu semasa yang berkaitan dengan teori permintaan ini. Isu semasa yang dipilih ialah isu kartel daging import. Dan ini adalah sedikit kronologinya. Pada 2 Disember yang lalu, pihak penguatkuasa telah mendapati terdapat sindiket kartel daging import yang mengimport daging dari negara yang tidak sah seperti Ukraine, Brazil, Argentina dan lain-lain. Akibat daripada penangkapan ini, isu ini menjadi tular di media-media. Lalu status daging import ini sekaligus menjadi pertanyaan dan keraguan pengguna, khususnya orang Muslim, sama ada ianya halal ataupun sebaliknya. Ataupun jika ianya halal, adakah ianya disembelih dengan cara yang sah?
Daripada berita ini kita dapat tahu bahawa sebelum ini permintaan terhadap daging import sangat tinggi. Ianya kerana daging import ini harganya lebih murah. Pengguna dapat memperolehi daging import ini dalam kuantiti yang banyak berbanding dengan daging tempatan yang agak mahal dan sukar untuk diperoleh dalam kuantiti yang banyak. Namun akibat daripada tularnya isu ini, permintaan terhadap daging import itu sendiri telah merosot dengan banyak. Pengguna sanggup mendapatkan daging tempatan kerana daging tersebut terjamin halal. Jadi bila kait isu halal dan haram di mana rakyat di Malaysia majoritinya orang Muslim, ianya amat besar lah. Lepas tu isu ini menyebabkan berlakunya lebihan penawaran terhadap daging import di pasaran Malaysia apabila kuantiti yang diminta untuk daging ini amatlah sedikit, dan boleh dikatakan permintaan terhadap daging import masa sekarang ini hanya daripada non-Muslim, orang bukan Islam. Jadi orang Islam masih ragu-ragu dan masih menunggu keputusan daripada kerajaan sama ada ianya halal ataupun tidak. Manakala sebaliknya terjadi terhadap daging tempatan apabila berlakunya lebihan permintaan. Namun pada masa sekarang, meskipun permintaan terhadap daging tempatan tinggi, penawarannya sukar ditingkatkan secara drastik kerana Malaysia bukan negara yang menghasilkan daging secara berleluasa. Jadi seperti yang kita tahu, yang menternak lembu-lembu ini hanya di kampung-kampung, di kawasan-kawasan pedalaman. Jadi negara kita ni masih belum ada satu tempat peternakan yang khusus untuk menghasilkan daging-daging tempatan ini. Malahan harga daging tempatan juga dijangka meningkat secara mendadak. Ialah permintaan tinggi, penawarannya kurang, tentulah harga akan meningkat tinggi. Jadi akibat daripada permintaan yang tinggi terhadap daging tempatan, berlaku ketidakseimbangan pasaran yang perlu ditangani dengan segera. Jadi ini adalah cadangan untuk pihak kerajaan. Dalam jangka masa yang pendek ini, cadangan untuk pihak kerajaan menghadkan harga daging tempatan agar tidak berlaku penindasan harga terhadap pengguna. Jadi sekarang mungkin harga daging tempatan meningkat tinggi. Jadi kerajaan untuk langkah awal ni menghadkan dulu harga maksimum untuk daging tempatan ini supaya pengguna dapat membelinya seperti biasa. Yang kedua, dalam jangka masa yang panjang nanti, pihak kerajaan boleh melaksanakan atau membina sebuah tempat peternakan khusus untuk menghasilkan daging-daging tempatan secara berleluasa. Jadi kerajaan buat projek untuk menternak lembu-lembu ataupun kambing-kambing ataupun kerbau ke di satu tempat untuk menghasilkan daging-daging tempatan. Manakala cadangan untuk pengguna pula, sebagai pengguna yang bijak lah, kita ni perlulah mengurangkan permintaan terhadap daging. Yang kedua, dengan menukar cita rasa seperti mengambil barang pengganti bagi daging, iaitu ayam ataupun itik. Jadi selain daging, ada lagi makanan yang sedap seperti daging, ayam ataupun itik. Jadi pilihlah makanan selain daripada daging buat masa sekarang ini. Sekian daripada kami. Terima kasih semua.